أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seluruh kepada pimpinan keluarga besar Gemenur Iman, terutamanya Kak Ajah yang menjadi moderator pada pagi ini, Bunda Nur Kiah, betul tak? Subhanallah. Betul. Betul, Alhamdulillah. Dan seluruh keluarga besar Gemenur Iman. Masya Allah, tabarakallah. Seawal pagi ini termasuk untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari ke-24 Ramadan di tanah air kita ini keseluruhannya, juga boleh jadi sebahagian besarnya luar daripada Malaysia, dan mungkin sebahagiannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebahagian besarnya lebih utama di seluruh Gemenur Iman mengajak dan akhirnya dapat mengumpulkan pagi-pagi ni ada hampir 87 orang di Google Meet Live ini. Satu kebiasaan yang tidak biasa sebenarnya. Macam mana saya boleh cakap begitu, kerana hanya Ramadan ini Allah bangunkan kita dengan izinnya. Kalau tiada izinnya, maka tidaklah kita dapat berkumpul seawal ini sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita mulakan sedikit perjalanan hidup kita ini yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit amalan sebelum kita menyerusuri perjalanan daripada Allah kepada Allah ini, insya-Allah. Marilah kita sama-sama mengulang-ulang antara amalan dan zikir utama pada setiap kali pada bulan Ramadan, yang selalunya kita mendengar perkara ini hanya dianjurkan dan digalakkan ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk kita berbuka puasa. Tapi hakikatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amalan ini sebenarnya sepanjang hari pada bulan Ramadan, siang dan malam, sepatutnya dan sewajarnya kita mengulang-ulang ketika mana Allah mengizinkan kita untuk mengingati amalan ini, bukan sahaja sebelum untuk kita berbuka sebenarnya. So pagi ini
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seawal waktu sebelum waktu sahur ini. Dan ini adalah, saya percaya seluruh yang bersama mesti lebih awal bangun dan bersiap sedia untuk bersama dalam munajat sahur ini. Saya bersyukur pada Allah SWT pertama-tama dan selama-lamanya, dan memanjatkan kesyukuran ini kerana Allah mengizinkan kita bersama walaupun secara online saja. Masya Allah, saya percaya Allah SWT telah memilih kita bersama seawal pagi ini, terutamanya saf kepimpinan Gubernur Iman yang bersungguh-sungguh untuk mengajak kita bermunajat sebelum waktu sahur ini. Pastikan ketika kita bersahur nanti, niatnya adalah sekurang-kurangnya kadar waktu yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu hanyalah sekadar 10 hingga 15 minit sebelum waktu subuh ataupun waktu imsak itu sebenarnya. Nah, itulah waktu sahur yang afdal. So sekarang ni kalau nak makan, makanlah, bukan niat untuk sahur. Dia makan adalah untuk kita diberi izin oleh Allah untuk makan dan selera untuk makan. Sebab seawal pagi pukul 4 lebih ni jarang-jarang ada orang selera makan dengan banyak. Tapi kalau diberi izin Allah untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita dan merasa nikmat dengan apa yang Allah pinjamkan ini, maka bersyukurlah. Sebab tak semua orang diberikan nikmat sebegitu. Tapi nikmat yang paling utama seawal pagi ini adalah apabila dikumpulkan dalam satu perjalanan, yang ketentuan perjalanan ini adalah kita kena mesti pasakkan dalam diri dan jiwa kita. Setiap kali dibangunkan semula oleh Allah daripada mati kecil kita, kemudian Allah berikan kita waktu untuk mengingati Allah, bersyukur pada Allah, mohon keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah sedang mengizinkan kita untuk meneruskan perjalanan yang sebenarnya. Kita kena selalu ingat, hidup kita ini adalah daripada Allah. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Pagi ini, apabila Allah menghidupkan semula perjalanan hidup kita ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Amalan yang saya ingin kongsikan sebelum memerlukan perjalanan daripada Allah kepada Allah ini, kita mengulang sekurang-kurangnya 3 kali ini, kemudian kita memohon ampun dan juga kita memohon banyaknya untuk dikurniakan kasih dan sayang daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Seperti mana saya katakan, amalan yang ingin saya kongsikan ini biasanya kita beramal ketika hendak berbuka puasa saja. Saya percaya semua orang beramal dengan amalan ini, insya-Allah. Paling tidak pun sekali, 2 kali, 3 kali sebelum kita berbuka, pasti kita akan beramal dengan amalan ini. Kalaulah kita lupa untuk beramal, pastikan 5 ataupun 6 hari berbaki ini, jangan tinggalkan amalan ini sekurang-kurangnya sebelum kita berbuka puasa. Baki beberapa hari di Ramadan yang Allah pinjamkan seketika ini, insya-Allah. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Peta perjalanan kehidupan kita apabila Allah bangunkan semula kita daripada kematian yang kecil ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ingin murajaah perjalanan daripada Allah kepada Allah ini. Untuk diri saya, keluarga saya, seluruh yang bersama dengan saya, seluruh yang mengikuti perjalanan dakwah saya, dan seluruh yang bersama terutamanya keluarga besar Gemenur Iman ini. Di mana pun kita berada, kita sedang dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan ini bukan perjalanan biasa sebenarnya. Perjalanan ini adalah perjalanan kasih sayang Allah yang kadang-kala kita lupa. Tanpa kasih sayang Allah, kita pasti tidak akan diizinkan sebegini merasa nikmat untuk hidup dan menjalani titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk meninggikan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil kesempatan ini saya menjawab seluruh salam yang diberikan di media sosial saya pagi-pagi ini. Subhanallah, juga seluruh keluarga besar Gemenur Iman, sahabat Gemenur Iman yang baru masuk ini seawal 4.25 pagi ini. Keizinan Allah ini bukan saja-saja. Keizinan Allah ini telah ditetapkan seawal kehidupan kita di alam roh. Inilah perjalanan kita. Perjalanan yang kita sudah berjanji kepada Allah. Dan berjanji itu banyak yang telah dilupakan oleh satu makhluk yang diberi nama oleh Allah sebagai insan. Dan kita adalah manusia yang selalu lupa. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, kami bersyukur kerana janji kami dahulu Engkau terima dan memberi izin pada kami untuk menyusuri kehidupan dunia yang sebenarnya kalau kita tahu pada seawal kita berjanji pada Allah, belum tentu kita akan berani untuk menerima janji ini. Tapi kita sudah berada di alam peringkat yang ketiga yang sementara ini. Subhanallah. Kita lupa perjanjian kita kepada Allah sebenarnya. Bukanlah lupa semuanya. Kita banyak melupakan janji kita kepada Allah. Kalau dilihat kehidupan kita seawal kita dilahirkan ke alam dunia, kita tak tahu, kemudian diajarkan oleh ibu bapa kita, kemudian disekolahkan oleh ibu bapa kita. Kita pun kadang-kadang lupa jasa ibu ayah kita. Kita lupa jasa datuk nenek kita. Kita lupa jasa orang sekeliling kita. Kita merasakan kita yang berusaha. Sedangkan seawal perjalanan kita adalah daripada Allah yang mengizinkan segala-galanya. Sebab itu, subhanallah, dalam perjalanan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena kembali
memahami hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal Tuhan. Dan kita sebenarnya berkelana mencari tujuan. Tujuan mengapa kita diciptakan. Sebab itu pagi ini saya sebenarnya pun tak tahu nak guna tajuk apa untuk berkongsi. Tapi saya ingat satu perkara yang Allah beri saya kesungguhan agaknya lah. Allah izinlah. Bukankan Allah mengizinkan saya untuk sungguh-sungguh mengajak seluruh yang bersama dalam kehidupan saya ini. Dan saya sangat bersyukur kerana ada sahabat baik saya yang menyokong perjalanan ini dan merakam setiap tujuan hidup ini adalah sebuah perjalanan mengenal Tuhan. Jangan dilupakan bahawa kita berjalan ini, berada di bumi Allah ini, mencari tujuan. Tujuan utamanya adalah mengapa kita diciptakan di dunia ini. Seawal di alam roh itu, kita telah berjanji kepada Allah. Apabila kita telah berjanji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Berjanji dengan kesungguhan. Kesungguhan yang bagaimana? Kesungguhan yang mengatakan bahawa ya Allah, ya subhanallah, kita memang nak hidup dekat dunia, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk dibenarkan dan diizinkan untuk berada di alam yang hanya sementara ini. Tapi kita lupa, banyak yang kita lupa ketika kita berjanji di mana? Di alam roh. Perjalanan ini adalah tingkatan perjalanan yang sebenarnya daripada Allah kepada Allah. Kita akan bermula perjalanan pagi ini secara ringkas sahaja, di mana permulaan alam roh ini ada berkaitan dengan makna roh yang kita ada sekarang ni. Sebab kita boleh bangun, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, alhamdulillah. Tanpa roh pada jasad kita ini, tak ada nilai hidup kita lagi dan tidak ada perkara yang boleh dinilai menjadi kebaikan. Melainkan sesungguhnya apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah. Tapi tidak semua perkara yang kita lakukan kat dunia ini kerana Allah. Kita rasa, kita berusaha, kita punya bahagian dan kitalah yang selayaknya untuk menerima habuan daripada Allah. Percayalah, apabila kita memahami perjalanan daripada Allah kepada Allah ini, kita akan mulakan perjalanan sedikit ini secara ringkas. Mana kita dipilih oleh Allah. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Hari ini, pagi ini pun Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih kita, saya pun tak ada bersama dengan keluarga besar Gemadur Iman ini. Saya tak pernah dapat view pukul 5 petang 125 ni. Lebih daripada 100 orang, ini adalah pilihan Allah. Bukan juga pilihan saya. Bukan juga pilihan daripada admin Gemadur Iman. Sebab platform ni adalah terbuka. Dan Allah lah pilih kita bersama. Apa 4:30 pagi duduk nak mendengar perkara-perkara begini ni? Allah pilih kita. Saya minta pada ibu-ibu yang mendengar di Google Meet Live ini, tulis di mana kalian berada. Secara ringkas. Johor, tulis di Johor. Melaka, tulis di Melaka. Tulis saja. Ini semua akan menjadi satu tatapan dan ingatan kepada seluruh keluarga besar Gemadur Iman. Tahniah kepada Bonda Moda ni lah. Dia yang kejutkan aku. Dia yang cakap dulu. Masya Allah. Juga di TikTok live saya, juga di IG live saya. Percayalah. Sebenarnya kalau kita tak tulis pun, subhanallah, Allah Maha mengetahui kita berada di mana. Walaupun kita berada di dalam gua pun, walaupun kita berada di dalam tempat yang terpencil pun, inilah cerita alam roh yang dulu kita berjanji kepada Allah. So, sahabat, ibu-ibu, hadirat yang bersama di pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berjalan di dunia ini kena melihat asal dan usul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sahabat yang nak buat kebaikan jangan tulis kalau nak buat apa-apa. Kalau nak keluar silakan saja tanpa bagi tahu. Saya nak keluar sebab nak qiyamul lail. Tak perlu yang tu. Saya minta maaf. Saya nampak benda tu kan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita nilaian. Kerana kalau kita bersama ini, kita telah ditetapkan seawal di alam roh. Malam ni, perjalanan pagi ini, sebahagian daripada malam ini, Allah dah tetapkan kita seawal di alam roh. Kita pernah berjanji bersama-sama di alam roh itu. Ya Allah, Ya Rahman, kami nak hidup di dunia. Itu yang kita janji pada Allah. Kita berjanji bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Seawal alam roh ini, kita benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Ya Allah, pilih kami, Ya Allah. Pilih saya, Ya Allah. Pilih seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini. Semua kita berjanji di dalam roh. Kita betul-betul mengangkat tangan di hadapan Allah. Ya Allah, kami nak duduk dekat dunia, Ya Allah. Pilih kami. Daripada berjuta. Selepas kehidupan yang belum dimulakan di alam rahim nanti, di alam kandungan, Allah dah pilih kita dulu. Dan kita berjaya dihidupkan di alam kandungan kelak. Sesungguhnya, kita pernah berjanji kepada Allah. Pagi ini, saya benar-benar ingin mengajak seluruh keluarga besar Gemenur Iman yang bersama di media sosial saya. Saya dan kalian semua benar-benar mengangkat sumpah janji kepada Allah. Dan kita banyak melupakan janji itu. Sebelum kita meneruskan perjalanan ini, saya mengharapkan seluruh yang bersama ini, tajdidun niyah. Perbaiki niat kita. Perbarui niat kita. Ikhlaskanlah hati kita. Bahawa inilah perjalanan yang boleh jadi majlis ilmu yang terakhir untuk kita pagi ini. Tapi mudah-mudahan tidaklah. Perjalanan ini niatnya adalah kerana Allah. Mudah-mudahan apabila kita meyakinkan diri kita bahawa niat kita ini berjalan daripada Allah menuju Allah ini, ia adalah pertolongan daripada Allah. It's not because of kita bijak, pandai, buka handphone, buka laptop. Kita ada Allahumma salli ala Muhammad, ada internet connection. Itu semua asbab yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka niat kita adalah yakinlah kita benar-benar hadir di majlis munajat sahur ini lillahi ta'ala. Sebelum saya menyambung perjalanan untuk ke alam roh, daripada alam roh minta maaf, kemudian ke alam kandungan, insya-Allah kita akan menyusuri alam dunia. Kita sedang berada di sini. Ini alam dunia yang semua orang ingin bersungguh-sungguh duduk dekat dunia ni. Bila dah masuk dunia, kalau aku tahu dunia ni begini, aku tak nak minta di alam roh tu untuk hidup dekat dunia. Tapi bagi mereka yang beriman, dia akan menjadi dua golongan. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Bila dia mendapat ujian, dia juga merendahkan diri kepada Allah. Bersyukur kerana diberi izin untuk berada di alam dunia ini. Kita akan menyelusuri selepas alam dunia. Bersedialah. Kita akan menuju ke alam barzah. Ini perjalanan yang lebih panjang daripada alam dunia. Apa bekal yang kita akan bawa ke alam barzah ini? Ada tak bekal yang kita bawa? Adakah bekal itu diterima oleh Allah? Adakah bekal itu benar-benar mengikut sunnah baginda Nabi SAW? Adakah bekal itu mengikut syariat baginda Nabi SAW? Adakah bekal itu bekal yang menepati tahap keimanan dan ketakwaan
ketauhidan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bermazhab Asy-Syafi'iyah, dan berpegang teguh pada pandangan penyucian jiwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu bekalan di alam barzah. Tapi kita mula dan terus berusaha di dunia ini. Jangan kita rasa banyak dah kita berusaha. Hanya sekelumit daripada hidup kita yang pendek ini. Kita pun tak tahu adakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Ya Allah, ini baru 4 alam. Yang nampak panjang. Rupa-rupanya singkat jika tidak memahami keadaan alam yang telah disebutkan tadi. Terutamanya alam dunia. Apatah lagi kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini umurnya pendek, jasadnya biasa-biasa saja. Semangatnya kurang, imannya turun naik. Ada je yang tak kena dalam kehidupan kita, sedangkan Allah memberikan kemampuan atas dasar apa yang kita usahakan di dunia dengan keizinan Allah. Bersediakah kita untuk masuk ke alam barzah ini? Dan alam barzah ini sudah bermula seawal zaman Nabi Adam alaihissalam, beratus ribu tahun yang lalu. Bahkan kita tak tahu lagi berapa baki mereka yang berada dalam barzah itu, termasuk diri kita kelak yang akan menyusul. Antum sabiqun, mereka sudah masuk dulu ke alam barzah. Wa inna lahikun, kita akan menyusul. Kita akan menyusul, ibu-ibu. Bersediakah kita menyusul untuk perjalanan kepada Allah ini? Untuk alam yang keempat ini. Alam barzah. Pastikan. Sebelum kita menutup mata. Jangan wariskan keburukan hidup kita. Jangan tinggalkan kesan keburukan kita. Jangan merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Di dunia lagi, jika kita melakukan semua perkara yang saya sebutkan ini, bila-bila masa saja Allah boleh membolak-balikkan dan kembalikan keburukan itu kepada kita. Berbuat baiklah. Kerana itulah bekalan yang paling ampuh untuk duduk sementara juga di alam barzah. Seluruhnya perjalanan kita menuju Allah, bersediakah kita untuk menuju kiamat. Dan disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mempunyai tauhid yang teguh, mempunyai keimanan yang tinggi, ketakwaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan didahkap oleh angin-angin yang akan memberikan kebahagiaan tanpa penyiksaan ketika kiamat ini. Kiamat berlaku, bersediakah kita untuk menuju hari kebangkitan? Kerana bila menuju kepada hari kebangkitan, perjalanan dia juga semakin panjang. Ketika itu para rasul dan para nabi pun tidak mampu untuk mengangkat wajah mereka untuk meminta disegerakan untuk dikira seluruh amalan dan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kita benar-benar berjanji pada Allah di alam roh itu. Jalanan kita menuju Allah dengan asbab. Apabila seluruh para nabi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa mereka kata kepada Nabi Muhammad, Nabi Yuna wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah untuk menyelesaikan hari kebangkitan ini dan segerakanlah untuk menuju ke mahsyar.
Di mahsyar ini juga kita akan menjadi manusia yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang dia hanya akan berfikir untuk dirinya sahaja. Moga kita bukan golongan itu. Karena tidak semua golongan begitu sebenarnya. Kita selalu mendengar di mahsyar itu nafsi. Tapi percayalah, kalau di dunia ini kita duduk dalam satu jamaah, kita duduk dalam satu majlis ilmu, kita duduk dalam keadaan bahawa kita ini berpegang teguh dengan sunnah baginda Nabi SAW, berpegang dengan tauhid al-maturidiyah wal asyairah, ahli sunnah wal jamaah, kemudian berpegang dengan syariat baginda Nabi SAW di Nusantara ini bermazhab Syafi'iyah, kemudian berusaha untuk menyucikan diri kita mengikut pandangan dan juga akhlak dan adab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di mahsyar nanti kita tak akan cakap nafsi. Tapi para nabi pun diberi ujian. Mereka juga tidak mampu untuk meninggikan wajah mereka untuk meminta kepada Allah untuk disegerakan dikira semua amalan, kecuali dengan pertolongan, kecuali dengan syafaatul kubra. Habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Inilah talian, bukan hayat saja, kehidupan dan kematian kita, kiamat kita, barzah kita, kiamat kita, hari kebangkitan kita, mahsyar kita. Ini perjalanan menuju Allah. Subhanallah. Moga kita adalah antara golongan yang mendapat syafaatul uzma. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu. Terimalah kami sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangulanglah permintaan ini. Moga kita akan dikurangkan syafaatul uzma. Syafaat yang sangat besar. Syafaat itu hanya akan dibekalkan, yang akan diberikan, yang akan dikurniakan oleh Allah kepada kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, moga kami akan mendapat syafaat itu ya Allah. Pagi ini kami bersama, pagi ini kami bermohon, kami menadah tangan. Tidak apa yang kami mahukan selain daripada syafaatul uzma daripada kekasih-Mu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaatul uzma ini, perjalanan kami tidak akan ada nilai di sisi-Mu ya Allah. Para rasul dan para nabi juga semua memerlukan syafaatul uzma itu. Beratus ribu nabi. Kita siapa? Kita tengok orang lain pun kita pandang hina. Kita tengok orang lain pun kita pandang rendah. Kita tengok para asatizah pun kita rasa asatizah ni pun tak perlu untuk dihormati selalu. Ada yang kita nak, apa yang kita rasa kita perlu dihormat, kita hormat. Kenapa kita jadi macam tu? Kerana semua ini adalah hasutan daripada syaitan. Kalau kalian ada guru, walaupun guru itu pernah dinukilkan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia berdiri pada seorang yang bukan beragama Islam. Seorang Yahudi ditanya oleh anak muridnya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau berdiri apabila dia berlalu di hadapanmu? Kenapa dia lalu engkau berdiri? Dia pernah mengajarkan aku tentang dunia dan dia pernah menjadi guruku. Dan ini juga akan menjadi syafaat sesama kita ketika mana kita bersama dalam mencari kefahaman agama ini. Tapi kita tetap memerlukan syafaatul uzma. Tidak cukup dengan syafaat guru-guru, syafaat sahabat anda, ibu bapa. Tidak cukup yang itu. Para nabi yang mempunyai amalan jauh daripada kita juga memerlukan syafaatul uzma. Ya Allah, kurniakan kami syafaatul uzma ini ya Allah.
ketika selepas mahsyar itu berlalu, dan ketika kami berjalan ke yaumul hisab, ya Allah. Ketika dihisab inilah Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bersama dan berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Menjadi apa? Menjadi saksi. Ini umatku. Ini hamba-Mu ya Allah. Mereka bangun pagi-pagi bermunajat kepadamu. Sebelum duduk dengan Ustaz Zano ni, mereka solat 2 rakaat ya Allah. Mereka minta ampun kepadamu ya Allah. Mereka memohon kesejahteraan dunia dan akhirat ya Allah. Mereka memohon syafaat aku ya Allah. Ini semua akan dinilai di sisi Allah kerana kita menyebut-nyebut dan mengulang-ulang apa yang sebenarnya dalam perjalanan kita kepada Allah. Sampai yaumul hisab, bersediakah kita untuk menerima semua kiraan amal kita. Apa kita nak hujah di hadapan Allah kalau kita tidak membawa segala kebaikan dunia ini. Ya Allah, berikan kami izin. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami memahami agama syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperkukuhkan keimanan kami dengan apa yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kami. Taraktu fikum amraini. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara. 2 perkara ini akan dihisab dengan seluas hisab. Al-Quran, pernah tak kita membacanya? Pernah tak kita membukanya? Pernah tak kita memahaminya? Kami pernah baca ya Allah, kami pernah belajar ya Allah, bersungguh-sungguh merangkak-rangkak kami ya Allah, akhirnya kami lancar. Kemudian kami berbangga dengan kelancaran kami, kerana kesungguhan kami. Jangan terlalu berbangga dengan usaha kita. Kerana yaumul hisab itu akan menentukan adakah usaha kita diterima ataupun tidak. Allahu Akbar. Pastikan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kena selalu kembalikan kepada ketauhidan kepada Allah. Ini bukan usaha kita sepenuhnya. Kita hanya diizinkan berusaha. Inilah hisab yang akan diterima oleh Allah. Yaumil hisab. Ketika kita mana ditimbang dalam perjalanan kepada Allah ini, kita akan dapat scroll nanti. Kita akan ada penyerahan catatan amal. Wahai Nolia, agak-agak apa yang kau buat kat dunia ni Allah terima ke tak? Saya tak tahu. Saya cuma berharap akan diterima oleh Allah. Dosa saya banyak. Saya pernah engkar dengan arahan Allah. Saya pernah lalai dengan agama. Saya pernah engkar juga dengan ibu bapa saya. Saya pernah melakukan kesilapan. Hakikatnya kita semua pernah melakukan kesilapan. Inilah masanya. Kita kena perbarui amal kita. Jangan merasa bangga dengan kurniaan Allah. Itu cuma pinjaman yang bila-bila masa saja Allah boleh beri. Itu pun masa kita masih engkar. Ya Allah, betapa maha baiknya Engkau kepada kami kerana kami umat kekasih-Mu. Kalau tidak kerana Allah, pasti kita pun akan tunduk dan tidak mampu untuk meninggikan wajah, mata dan segalanya di hadapan Allah kelak. Tapi dengan asbab kasih sayang Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga pada waktu perjalanan penyerahan amal kita kepada Allah, kita membawa kepada timbangan mizan itu yang lebih berat kepada kebaikan. Kalau kita rasa dah cukup banyak buat baik, berhentilah merasa baik. Berhentilah merasa banyak. Berhentilah merasa kita lebih baik daripada orang lain. Timbangan amal ini tidak akan diterima oleh Allah kalau kita merasa bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Waliyahzubillah min zalik. Saya dah biasa dah puasa Isnin Khamis ni Ustazah. Berhenti puasa. Saya dah biasa dah sedekah subuh. Berhenti buat sedekah subuh.
Saya dah biasa masuk kelas. Saya tak pernah gagal masuk kelas Ustazah. Lagi-lagi kelas Ustazah tu. Macam tak je. Ini ujian kita. Rasa macam dah semalam dah pergi kelas Ustazah tu. Pagi ni tak payahlah, lusa pula kita pergi. Kita pergi yang Gubernur Iman saja. Okey lah tu. Sebab ada kelas lain yang banyak juga. Tapi berapa hari dalam kehidupan kita boleh menandingi para asatizah yang setiap hari dia masuk daripada mereka yang bersama padanya dan berbeza yang Allah pilih untuk bersama guru-guru kita. Ini semua adalah catatan amal. Saya tak kata masuklah kelas saya hari-hari, tapi setiap hari ada kelas saya. Contohnya. Tapi ramainya asatizah. Pilihlah. Oh, bukan. Bukan kita yang pilih. Bukan kita yang pilih nak masuk hari ini dekat Gubernur Iman ni. Tidak. Allah pilih kita. Ini adalah timbangan. Kita rasa kita dipilih oleh Allah itu timbangan yang diterima. Tapi selalu kita cakap macam ini. Aku sempat masuk kelas Ustazah. Sebab aku bersedia daripada awal. Kita silap. Saya tak bersedia daripada awal untuk kelas hari ini. Saya pun terlupa sebenarnya saya ada munajat pagi ni. Tapi dengan izin Allah. Tapi dengan izin Allah. Ada sahabat yang mengingatkan. Ada admin yang membuka jalan. Ada iklan yang telah disiarkan. Dia catatan amal baik. Moga Allah terima catatan itu. Jangan rasa bangga dengan kehebatan apa yang kita lakukan. Jangan. Takut-takut timbangan kita bukan sebelah kanan yang lebih berat. Mizan ini adalah neraca yang akan menentukan adakah kita boleh menerima kurniaan ketika perjalanan hampir ke penghujung untuk menuju Allah ini. Akan ditemukan dengan Telaga Kautsar. Sesiapa yang mendapat Haudul Kautsar ini, Telaga Kautsar ini, dia pasti akan melalui perjalanan menuju Allah di titian sirat yang melebar. Insya Allah. Jauh lagi perjalanan kita. Cukup-cukuplah menilai manusia. Apatah lagi guru-guru kalian. Apatah lagi guru yang pernah memberikan kefahaman agama. Sedangkan Imam Syafi'i pun menghormati yang hanya mengajarkan ilmu dunia. Kita siapa? Kita orang biasa, termasuk saya. Ya Allah, moga kami adalah umat baginda Nabi yang akan menerima kurniaan Haudul Kautsar ini. Sesiapa yang dapat minum Telaga Kautsar ini untuk menuju titian sirat Allah, insya-Allah, amin, Allahumma amin. Akhirnya Allah akan mengurniakan jalan ke syurga Allah. Ya Allah, kami berjanji kepadamu, kemudian kami lalai dan leka. Engkau ingatkan kami lagi. Ketika kami dihidupkan dan penuh selesa di alam kandungan. Dan bila di alam dunia, kami berbangga dengan usaha kecil ini. Cukup-cukuplah merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Cukup-cukuplah alam dunia ini yang mengasyikkan dan melalaikan kita. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Kami takut ketika kami menuju ke barzah, kami tidak dikira menjadi golongan yang kanan. Moga kami adalah golongan yang kanan ketika menuju ke alam barzah. Ketika menuju kiamat, moga kami mendapat pelukan kasih sayang-Mu dan tidak akan menerima siksa dan buruknya kiamat itu. Bahkan ketika hari dibangkitkan, kami adalah golongan yang paling awal untuk diterima oleh-Mu, ya Allah.
Kami adalah umat baginda Nabi SAW kekasihmu. Umurnya pendek, akhlaknya kurang, ilmunya juga kurang, kefahamannya kurang. Tapi asyik dok berbangga dengan yang sedikit. Berhentilah untuk merasa baik daripada orang lain. Kita sedang berusaha menuju Allah. Perjalanan kita adalah daripada Allah kepada Allah. Moga hari kebangkitan kita adalah hari yang dibangkitkan dalam keadaan kita wajahnya putih berseri. Seluruh tubuh kita akan disinari cahaya kerana banyaknya kita memperbaharui wuduk dan mengekalkan wuduk dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Moga mahsyar kita bukan yang ditenggelami dengan peluh yang membawa kepada busuknya amalan kita. Waliyazubillah min zalik. Ya Allah, kami benar-benar mengharap seawal waktu sahur ini, awal lagi sahur ni, ini masih waktu sebahagian daripada malam. Moga ketika ini, ketika Allah melihat usaha ini, moga Engkau kurniakan kami syafaatul uzma. Syafaat yang paling mulia, syafaat yang paling besar di sisimu. Dengan kami dikenali oleh kekasihmu, baginda Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Perjalanan ini tidak akan terhenti seperti mana yang saya katakan seawal tadi. Yaumul hisab adalah di mana semua orang ingin didahulukan untuk dikira. Bahkan sebenarnya siapa yang berani-berani untuk didahulukan itu sebenarnya mereka tak tahu. Mereka tak faham. Jika dihisab itu, ada catatan amal yang diterima dan ditolak. Bahkan mengambil amal kita, Allah akan bagi pada orang yang telah kita rosakkan kebaikannya, rendahkan kebaikannya, kurang menghargai apa yang orang lain lakukan pada kita. Ya Allah, berikan nikmat iman yang tinggi kepada seluruh yang menguruskan Gemenur Iman ini dan seluruh yang bersama pengurusan Gemenur Iman ini. Walaupun perjalanan ilmu ini adalah secara online, yang kadang-kala ada kekurangannya, kadang-kadang tak berapa dengar suaranya, kadang-kadang ada masalah dari segi internetnya. Tetap siapa yang dipilih oleh Allah inilah yang akan melalui mizan. Moga-moga kita semua yang bersama pagi ini akan dikurniakan meminum daripada telaga Kausar, di mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang dapat meminum telaga daripada Kausar yang ada sebelum perjalanan sirat itu, dia tidak akan haus sehingga selama-lamanya yang tidak ada batasan. Dan sesiapa yang menerima nikmat ini, pastinya dia akan melalui titian sirat yang luas terbentang. Dan akhirnya dikurniakan Al-Qantarah. Al-Qantarah ini adalah kurniaan sebelum kita dikalungkan dengan kurniaan syurga Allah yang kekal. Inilah perjalanan kita yang sebenar. Ambillah masa. Ambillah ruang ini. Carilah perjalanan ini. Saya mengajak semua yang bersama. Saya ada rakaman khusus untuk Kembar Mahsyar ini. Bersama sahabat baik saya, kekanda saya. Tak maaf saya menyebutkan namanya pagi ini. Kerana dia bukan menggunakan modal yang kecil untuk merakamkan semua perkara ini. Tapi perjalanan daripada Allah kepada Allah ini, inilah Kembar Mahsyar kita. Yang sesungguhnya, kalau kita tak memahami Kembar Mahsyar ini, dan kalian tak mengikuti rakaman ini, bukan di Gemenur Iman sahaja, yang lebih terkesan, lebih panjang, saya minta maaf menyebutkan salah satu admin saya yang sebenarnya boleh memahami perjalanan mahsyar ini, dan sekarang sudah memasuki fasa buku yang kedua. Kita sedang memahami mahsyar itu apa. Tapi pagi ini, seluruh pimpinan Gemenur Iman, moga bersama-samalah dalam perjuangan agama. Kita hanya boleh cemburu dengan dua perkara je di dunia ini. Mereka yang sentiasa meninggikan agama
dan sesiapa yang sentiasa beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW. Dua ni saja kita boleh cemburu. Jangan kita cemburu dengan perkara selain daripada dua perkara ini. Maka tak ada nilai cemburu kita sebenarnya. Saya mengajak kepada semua untuk terus berjalan. Perjalanan daripada Allah kepada Allah. Jemput untuk klip kembar mahsyar saya yang dah masuk kepada buku yang kedua. Minta maaf saya menyebutkan admin yang ini kerana dia merakamkan banyak version untuk memudahkan kefahaman perjalanan kita kepada Allah. Admin bagi Ibadur Rahman. Minta maaf, admin Gemenur Iman. Kalian berdua, dua admin ini adalah dua admin yang akan bersama-sama mendapat natijah dan catatan amal mudah-mudahan yang diterima oleh Allah tanpa keraguan. Kerana kedua-duanya sedang memahami perjalanan daripada Allah kepada Allah. Walaupun hanya secara ringkas di sini, saya membawa dan mengajak hidup saya dan kita semua. Marilah kita menyusuri perjalanan daripada Allah kepada Allah ini bersama admin saya yang saya sebutkan tadi. Perkara baik ini kita jangan lalaikan dan lekakan. Kerana perjalanan daripada Allah kepada Allah ini adalah satu perkara yang padanya ada keselamatan yang besar bila kita memahaminya. Moga Allah pilih kita untuk terus memahami perjalanan daripada Allah kepada Allah. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu. Tapi engkau terima ke? Engkau akan menerima kami ke? Dengan kami yang selalu sombong dengan apa yang kami lakukan. Kami berbangga dengan perkara kecil yang kami lakukan. Baru faham agama tapi beria-ia melakukannya, kemudian meninggikan diri kita sendiri, kita kena lebih baik. Ya, betul. Tidak ada salahnya. Tapi perbaharuilah niat kita bahawa apa yang kita lakukan ini dengan izin Allah. Bukan kerana kita pandai. Bukan kerana kita bijak. Inilah hakikat iman. Kita masih banyak masa agaknya ke? Tak tahu. Kita tahu ke kita akan hilang waktu berharga kita di dunia ini? Allah akan tarik nyawa kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Mulai saat ini, ingatlah satu perkara. Kita pernah berjanji dengan Allah. Moga kita tidak lupa janji di alam roh ini. Allah bertanya, betul ke korang ni semua nak duduk kat dunia? Kita menjawab dengan bangganya, bala syahidna. Betul, kami bersaksi ya Allah, kami memang nak duduk kat dunia. Ingat janji ini kepada Allah. Tapi di dunia ini, bukan tempat kita untuk tinggal. Dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Meninggalkan segala pinjaman Allah. Hari ini saya dipinjamkan seketika untuk Gemenur Iman. Tapi ada kalanya saya juga dipinjamkan di tempat yang lain. Bersyukurlah, tengok. Oh ustazah di tempat lain, jomlah kita sama-sama menyokong perjalanan. Kerana perkara yang kita sokong itu akan menjadi catatan amal dan akan menjadi timbangan mizan yang membawa kepada kurniaan Telaga Kausar. Akhirnya kita akan menuju titian sirat. Moga Allah kurniakan kita syurga Allah dan dijauhkan daripada neraka Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Nas'alukal jannah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا إلى بيتك العتيق في هذا رمضان وفي كل رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر يا الله.
Allahumma arzuqna Lailatul Qadar ya Rahman. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar ya Rahim. Fi syahri Ramadan wa fi kulli syahri fi baqiyat min asyhari fi akhir hayatina jami'an. Kita boleh dapat Lailatul Qadar bukan saja pada 10 malam Ramadan. Kita tahu di luar Ramadan juga boleh mendapat kurniaan itu. Semoga Allah pilih kita untuk beramal. Kalau tidak setiap hari di luar Ramadan, moga seminggu sekali kita mampu melakukannya. Jemput hadir ke majlis ilmu Fardu Ain bersama Gubernur Iman untuk kelas pengajian Fiqh Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i. Kita memahami agama Allah, itu akan menjadi mizan. Adakah amalan kita itu benar-benar mengikut sunnah baginda Nabi SAW? Dia tak boleh suka-suka je buat amalan tu sebab kita rasa, oh ini insyaAllah Allah akan bagi pahala. Tapi dengan ilmu lah, insyaAllah. Pada pertemuan pagi ini akan membuka hidayah dan akhirnya taufik berterusan Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Kami bersyukur engkau pilih kami pagi ini. Saya tak pernah dapat 160 orang di siang hari. Rupa-rupanya kena buat kelas saya ni agaknya pukul 4 pagi lah. Baru ramai insyaAllah. Betul. Ketika mana saya pernah melakukan pengajian seawal pagi ini, lebih ramai yang hadir daripada di siang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang hadir pagi ini yang baru mengenali saya, jemputlah hadir ke majlis ilmu kelas Fardu Ain bersama Gubernur Iman. Setiap hari Khamis sebenarnya selepas asar, tapi bulan Ramadan ni seawal pagi Khamis. Kita ada Khamis sekali lagi untuk akhir Ramadan ini. Inilah perjalanan untuk meninggikan catatan amal kita dan timbangan amal kita. Mizan ini akan menentukan sama ada kita mendapat titian sirat yang luas dengan amalan padanya ada ilmu yang sahih, ada dalil yang sahih daripada baginda Nabi SAW, juga daripada Allah Azza wa Jalla, Al-Quran Al-Karim. Bahkan bukan dua perkara itu sahaja yang kita perlukan. Sebenarnya menambah kefahaman adalah daripada pandangan salafus salih dan ulama'ul amilin. Dan akhirnya, bila memahami syariat baginda Nabi SAW ini, kita pasti akan dapat diberi kemudahan untuk beramal dengan ilmu. InsyaAllah. Bukan saja kelas saya di Gubernur Iman, terutamanya untuk bersama Gubernur Iman lah, yang mengajak kita bersama pada pagi ini khususnya. Ya Allah, pilihan ini adalah pilihan-Mu. Moga kami terus dipilih untuk memahami agama, syariat baginda Nabi, beramal dengan sunnah baginda Nabi, dan tetap berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah ini dengan keimanan dan ketakwaan tauhid al-asyairah wal maturidiyah, bahkan sentiasa mensucikan diri dengan pandangan dan segala amalan tambahan yang telah dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bersamanya ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang juga menyokong kebanyakan apa saja yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seluruh para asatizah kita yang berpegang teguh dengan perkara ini, sentiasa menyebut-nyebut nama a'immah yang bermazhab Syafi'i ini di Nusantara terutamanya. Moga perjalanan kita akan ditimbang dengan timbangan amal yang diterima, insya-Allah. Itu saja untuk pagi ini. Moga Allah menerima perjalanan hidup kita pagi ini dan baki kehidupan kita. Moga Allah kurniakan kita syurga Allah. Moga Allah kurniakan malam Lailatul Qadar berbaki beberapa hari untuk Ramadan 1446 Hijrah ini. Tahniah kepada seluruh saf kepemimpinan Gubernur Iman. Kalian adalah pilihan Allah. Kalian adalah pilihan Allah. Kita semua adalah pilihan Allah.
Bukan kita bijak, bukan kita pandai, bukan kita ada akses internet. Tidak. Kita adalah pilihan Allah. Pagi ini, moga terus waktu yang berbaki dalam kehidupan kita. Insya Allah. Moga Allah terima usaha kecil kita ini. Moga Allah redha. Moga Allah memandang apa yang kita usahakan. Dan ya sekali lagi kepada seluruh staf kepemimpinan Gubernur Iman, kasih pada Bunda Akiyah yang memulihkan perjalanan ini. Saya dengan rendah hati memohon maaf jika ada terkasar bahasa tidak bicara. Moga seluruh apa yang kita amalkan, minta maaf. Seluruh apa yang diizinkan oleh Allah untuk kita amalkan, dan apa yang kita pelajari dan kita fahami, semuanya akan menjadi catatan amal. Dan mizan kita akan menjadi berat di timbangan amal untuk menuju ke surga Allah. Dan kita dikurniakan dengan kurniaan telaga Kautsar. Dan titian sirat kita diluaskan. Dan padanya Al-Qantarah yang akan memberikan kebahagiaan menuju ke surga Allah. Al-Qantarah ini adalah satu masa yang dimana kita akan dikenali di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Ini adalah juga syafaat yang terakhir sebelum kita melangkah ke surga Allah. Jalanan daripada Allah kepada Allah. Itulah tujuan kita. Jangan ada tujuan lain. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajamu'ana wa tilawatana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la mathba'una syakiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna ila lailatul qadar ya Rahman. Wa ballighna ila lailatul qadar ya Rahim. Wa ballighna ila lailatul qadar ya Arhamar Rahimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Istaghithna ya Allah. Wa la takilna ila anfusana tarfata 'ainin. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada berbaki 4 hari Ramadan ini di Malaysia. 4 hari ke 5 hari ya, lebih kurang. Subhanallah. Jangan lupa. Satu je pesanan saya sebelum saya memberi salam ini. Pastikan kalian meminta syurga Allah. Oh, sebelum tu bukan syurga Allah dulu. Minta tauhid Allah. Pengampunan Allah. Syurga Allah. Jauhkan daripada neraka. Dan akhirnya minta kasih sayang Allah. Seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri yang dikasihinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna itu bukan hanya pada malam untuk Lailatul Qadar. Ulang-ulanglah walaupun di siang hari. Dan untuk akhirnya, sekali lagi saya mohon maaf. Dan ini untuk semua jamaah Gubernur Iman. Dan juga ahli jawatan kuasa yang menguruskan segala rakaman Majlis Ilmu Gubernur Iman. Kalian adalah pilihan Allah. Moga kita semua adalah berterusan mendapat kurniaan dipilih oleh Allah berada dalam majlis ilmu ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang berada di TikTok live saya malam ni. Allahumma salli ala Muhammad pagi ini. Juga di IG live saya. Sekali lagi, saya dengan rendah hati mohon maaf. Saya akan bermusafir sekali lagi. Doakan permusafiran saya. Moga kalian semua juga akan sentiasa diberi izin dengan rezeki yang luas
untuk menjadi tetamu Allah pada setiap tahun, setiap bulan boleh jadi, kalau tidak pun pada setiap Ramadan ataupun setiap Syawal. Dan sesiapa yang berkeinginan untuk menunaikan kewajipan haji dan umrah, maka perbanyakkanlah memberi hadiah. Moga Allah akan mudahkan jalan dipilih menjadi tetamu Allah. Amin. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila